Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita boleh berjumpa lagi sekali setelah sekian lama lah kita tak berjumpa. Lah itu rasa awal bulan 3 kot. Pasal awal bulan 3 tu, awal cuti tu anak balik kampung. Tengah hari Jumaat tu balik kampung terus. Pukul 11 tu anak tolak. Kan? Ingat nak balik seminggu je. Lepas tu nak naik itu tak boleh lah. Tapi kalau anak balik hari Jumaat tu boleh lagi. Dia buat air start hari Rabu, Selasa. Berapa lama sana? 3 bulan. Tak pernah duduk kampung 3 bulan. Anak ingat sejak mari sini tahun 1997 dulu tak pernah lah balik, paling kuat pun sebulan lah. Ni sampai 3 bulan. Wah, tak ada nak buat gapo. Tubik kapung orang pula dah. Okey, baik. Tapi tak apalah, ada hikmah dia tu. So nak duduk lama-lama puas-puas pun. Dia sebulan pertama tu puas. Lepas tu okey dah. Kali dah. Anak-anak bila puasa tu dia ni sikit. Boleh keluar berdua, dah kira okey dah tu. Tidak sebelum tu keluar seorang je. Gimana seorang. Kat mana gitu Anak pun dah lupa sebenarnya ni. Bak air tak habis lagi ya? Asal dia dah habis lah. Hanya dengan babi ya? Okey, baik. Kita masih di bab yang pertama lah daripada fiqhul ibadah, ataupun khusus lagi ialah fiqhut taharah, the science of purification ni. Itulah bab pertama. Ada 13 bab sekurang-kurangnya dalam fiqh taharah ni, tapi kita baru di bab yang pertama. Saya ingat banyak kali dah kuliah aku. Cuma saya ingat apa saya kongsikan tu tidaklah terlampau detail, hanya asas-asas saja. Tapi disebabkan setiap bab ni dia ada banyak maklumat yang mana kita tak boleh miss. Jadi nak kena lalu jugalah kan. Kadang-kadang ada benda perlu diterangkan. Walau bagaimanapun kadang-kadang dikait mengait jugalah antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita bincang bab air tapi duk sebut juga bab-bab yang lain sebab dia saling interconnected antara satu dengan yang lain, saling berkait lah. Baik. Jadi dalam babul miyah ni, the chapter of water ni, kalau anjing itu makna dalam bab sur lah, sur. Ataupun asal jamaknya. Sur ni makna lebihan air yang diminum oleh seseorang ataupun seekor binatang. Itu makna sur. Surun jamak dia asal. Itulah yang kita boleh terjemahkan. Sebab ada kalimah dia tak boleh terjemah wording. Sur nak terjemah word tak boleh. Dia boleh terjemah ikut dia punya definisi dia. Itulah al-ma' al-mutabaqi fil ina' ba'da syurbi. Air yang berbaki di dalam sesuatu bekas setelah ia diminum. Tak kira lah siapa yang minum tu, sama ada haiwan ataupun orang. Nampak? Jadi kita kena ada tahulah idea itu. Sebab tu ilmu ni sebenarnya kita tak perlu hafal pun. Memang saya tak nafilah ada benda yang kita kena hafal. Tapi ada benda yang kita tak perlu hafal. Nampak? Macam saya mengajar sendiri pun di sekolah atau di universiti pun, saya bukan kata tak perlu hafal. Ada benda kita tak perlu hafal. Kita ingat idea saja. Kan? Tapi ada benda kita kena hafal. Tapi kalau nak hafal belakang, sebab amat terkenal lah di sekolah-sekolah agama ni, kata ngapal aja. Kalau sekolah agama kena hafal. Sebab itu saya dulu masa nak sekolah agama, kakak-kakak saya yang dah sekolah menengah ni tak bagi. Kau sekolah agama dia kata kau kena hafal banyak. Nampak?
al-ma' al-mutabaqi fil ina' ba'da syurbi. Itu pentakrifan yang ada yang banyak ditulislah dalam buku-buku fiqh, itulah air yang berbaki dalam sesuatu bekas setelah ia diminum. Kita ada kenapa ia dibahaskan? Kerana orang yang meminum tu ataupun apa yang minum air tu macam mana. Kadang-kadang yang minum tu orang ni pula macam-macam. Jadi sementara ada hadis yang merujuk kepada perkara berkenaan dan timbul perbahasan adakah air itu masih suci atau tidak menyucikan. Dalam bab air yang banyak kita duk bincang, banyak bab-bab yang kecil ni, fokus dia satu je, nak pastikan air itu suci ke tidak suci, itu saja. Dia punya main fokus dia. Dengan sebab itu timbul bab-bab yang banyak, fasal-fasal ataupun tajuk-tajuk kecil yang banyak, perbincangan yang luas dan maklumat yang banyak, hanya nak tahqiq ataupun nak capai satu saja. Air yang suci menyucikan. Itu je point dia. Kita punya main point lah kita kata. Itu saja. Kan? Daripada A sampai Z, daripada awal sampai akhir, bab air ni nak pastikan air ni suci ke tidak menyucikan. Sebab apa? Sebab nak ibadah, khususnya solat, mesti air suci menyucikan. Jadi nak capai hak tu. Maka ia dibahaskan. Sementara ada hadis-hadisnya. Pertama, sur wanita dalam haid. Jadi kalau wanita tu haid, dia minum air, hak baki dia minum tu macam mana keadaannya? Suci menyucikan lah. Ada dalil-dalilnya saya telah kongsikan dengan tuan-tuan. Dan wanita haid ni dia tidak ada apa-apa. Haid ni hanya berada di kemaluannya sahaja. Itu pun dengan sebab darahnya. Sebab itu Nabi SAW bila dia iktikaf dalam masjid, dia suruh Aisyah hantar kain. Aisyah tak nak masuk. Ya Aisyah nawilni al-khamrata fil masjid. Wahai Aisyah, bagi aku kain ke dalam masjid. Khamrah ni rida lah, kain-kain alas. Aisyah jawab apa? Inni haid ya Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim daripada beliau sendiri. Aku ni haid katanya. Nabi kata inna haidataki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haid kamu bukanlah berada di tanganmu. Jadi pasal apa masalah kau tak boleh nak sentuh kain tu? Hatta pasal apa kau tak boleh nak masuk masjid bagi? Hadis ini dijadikan asas kepada ulama yang kata orang haid tak boleh masuk masjid. Pasal Aisyah tak nak masuk. Kan? Dan dia masuk hantar kainmu sekejap saja. Tidaklah dia duduk dalam tu. Jadi kata tak boleh masuk masjid, tak boleh duduk dalam masjid. Tak boleh masuk dalam masjid melainkan jika ada keuzuran. Di samping ada lagi lah hadis-hadis yang lain. Hadis Ummu Atiyah umpamanya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim itu, di mana Nabi mengasingkan wanita yang haid ketika solat hari raya di tengah padang. Dan itu dalil yang terkuat sebenarnya, tapi hadis ini juga menyokong. Tapi hadis yang sama diguna pakai juga oleh ulama yang kata orang haid boleh masuk masjid. They use the same hadis. Antaranya yang distandardkan dalam mazhab Al-Zahiri yang dipelopori oleh Al-Imam Dawud dan juga Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Hadis yang sama, dia guna hadis yang sama tapi hukumnya berbeza. Itulah hadis Aisyah dalam hak awal masuk masjid, Nabi suruh masuk kain, dia tak nak masuk. Kan? Pasal apa dia kata? Nabi kata inna haidataki laisat fi yadiki. Haid kamu bukan di tanganmu. Jadi itulah ilahnya yang mengatakan bahawa wanita haid boleh masuk dalam masjid. Boleh duduk dalam masjid, bahkan as long as dia boleh preserve dia punya darah. Dan kita dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Ibnu Al-Munzir yang berpendapat sedemikian. Nampak? Wanita haid tidak ada masalah langsung untuk masuk masjid. Sebab kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, ulama sepakat dan ijma' wanita yang haid, jika dia tidak dapat menjaga darahnya, dia tidak boleh masuk masjid. Itu ijma'. Mana sepakat. Kalau dia tak boleh jaga darah dia, memang dia tak boleh masuk masjid. Tapi kalau dia boleh menjaga darahnya, maka di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama. Dan kita tak nafi majoriti melarang, tapi segelintir jago-jago di kalangan fuqaha dan muhaddisin membenarkannya as long as dia boleh menjaga darah. Jadi kita kira ia satu khilaf. Jadi sebaik-baiknya elakkan, tapi jika ada keperluan-keperluan tertentu maka tidak ada masalah sama sekali. Nampak? Kita mazhab Syafi'i, perempuan jika ada keuzuran dia boleh masuk masjid.
Tapi tak boleh duduk juga. Duduk memang langsung tak boleh. Melainkan hak darurat betul-betul. Orang nak bunuh dia ke, menyebabkan dia perlu masuk masjid, atau dia boleh duduk dalam masjid. Tapi dalam hal-hal yang tidak daruri, tidak emergency, tak boleh masuk langsung masjid. Tak boleh duduk lah, boleh masuk. Kalau ada keperluan, boleh masuk. Tapi tak boleh duduk langsung. Itu dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Tapi jika kita lihat dalam konteks keseluruhan, maka di situ ada sikit sebanyak kelonggaran lah, ya. Dalam isu fiqh ni ada benda kita boleh tolerate lah. Nampak? Bukan isu yang besar pun. Kakak kita bernikah umpamanya, perlu kita duduk dalam masjid. Dan memang ramai pun, ingat orang yang masuk masjid tanya pernikahan tu semua tak ada haid. Walaupun dia pun tak belajar bab haid ni pun, tapi masuk juga kan. Kau tak menikah dalam masjid? Tak buat dah lah ni, nikah dalam masjid. Nikah kat luar. Nikah. Tak ada, bukan PKP lah maksud saya, selain daripada PKP. PKP ni memang lah. Bukan masjid juga kan. Habis tu ada ambil kira, boleh tak boleh wanita haid. Patut kena peringat tu, kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i, kena peringat hak mari nikah tu. Kita mazhab Syafi'i, hak haid tak boleh duduk dalam masjid ya. Sila duduk di luar. Duduk kat parking kereta. Ada kita buat macam tu. Kalau nak kira berpegang betul-betul dengan mazhab tu lah. Kan? Pasal pernikahan bukan case of emergency, dia tak boleh masuk. Tapi ada kelonggaran lah, tidak ada masalah as well as dia boleh jaga darahnya, ada pampersnya. Pampers tu, apa panggil apa? Tak ada masalah ya. Bahkan wanita yang nak belajar, tidak ada masalah sama sekali. Sebab hari ni pembelajaran banyak dibuat di masjid. Kalau dengan sebab haid dia tak boleh belajar, tak boleh masuk masjid, bulan ni kelah haid, bulan depan kelah haid lagi, bulan lagi satu kelah haid lagi, habis sudah tak belajar. Nak rakkan suami dia ajar, suami tak boleh ajar. Sebab tak reti. Hak reti pun tak ada nak ajar macam saya, bukan dan sangat ajar isteri tu pun. Ya tak? Jadi tidak ada masalah sama sekali. Baik. Dan berbeza dengan orang Yahudi. Orang Yahudi lain. Innal yahud idza hadat fihim imra'atuhum lam yujalisuhum wa lam yuakiluhum. Kata Anas, Nasai Bukhari ataupun Muslim, orang Yahudi kalau wanita haid, dia takkan duduk sekali, dia takkan makan sekali, dia takkan duduk sekali, hatta tidur apa semua tak duduk sekali. Nampak? Dan itu disebabkan Allah Ta'ala tu ayat Is'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid. Betul anak baca? Anak pun lupa. Anak 2-3 bulan ni kurang membaca, kurang ulang kaji. Nota ni pun 4 bulan 3 ni baru buka lah. Kan? Dah kira macam cuti kan, kita pun jadi malas. Jadi Allah Ta'ala tu ayat nak membezakan antara kita dengan Yahudi. Jauhi wanita hanya ketika haid saja. Yas'alunaka surah apa? Al-Baqarah 223, betul je? Nak lupa. Mereka bertanya tentang haid, maka jauhilah haid. Qul huwa azan, dia adalah azan. Azan ni kotoran. Azan ni ada banyak maksud, tapi saya rasa makna di situ kotoran. Qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita ketika haid. Jauh macam mana? Quran tak sebut, hadis Nabi sebut, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah segala apa yang kamu nak buat, melainkan jimuk saja tidak boleh. Hadis Bukhari daripada Anas bin Malik. Baik. Jadi haid tidak ada masalah sama sekali. Hatta kalau Nabi Aisyah minum haid, Nabi akan minum di bahagian dia minumlah. Kuntu ashrabu fa unawiluhun nabi fa wada'a fahu ala mawdi' fiyya. Nasai Muslim kata Aisyah, aku minum, Nabi pun minum, aku bagi Nabi cawan, dia letak mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku. Romantik tak? Kita tak pernah buat. Cawan asing-asing lagi. Orang tua dulu tuan-tuan, dia ada satu petua. Kalau nak suami tunduk pada isteri, dia kena asingkan.
Makan jangan makan pinggan yang suami makan. Ni kisah benar. Kalau tuan-tuan selalu baca majalah Mustika, dia selalu sebut petua-petua Melayu zaman dulu kan. Sama juga minum tak boleh share cawan. Kain baju kotor mesti diasingkan, buat 2 bakul. Ni bakul suami, ni bakul isteri. Memang. Kalau suami lebih makan, dia tak habis, jangan makan lebihan suami. Hatta anak pun, kalau anak makan lebih, anak kita makan-makan kan ada baki ayam goreng ke apa, jangan makan lebihan anak. Anak akan jadi tidak hormat suami. Ini saya sendiri diajar sedemikian. Tapi sejak anak saya kecil sampai le, kalau dia tak habis makan, saya lah yang makan yang dia habis. Tak lawan saya pun. Anak lawan kita bukan sebab dia makan, bukan sebab tak habis makan. Membazir haram tu. Orang Palestin semua punya susah nak makan, kita pula tak bagi makan lebihan anak, konon-konon anak kuajar. Saya depan anak saya kecil ke, isteri ke, kalau lebih makan, saya lah yang tukang perhabis. Tapi tak pernah pula mereka tu kuajar dengan saya. Nampak sangat petua tu tak betul, ya tak? Ada juga petua orang lama yang betul, yang kata tak betul belaka. Tapi petua orang tak betul tu, tak payahlah kita ikut dan kita percaya. Apa kena-mengena baju nak diasing-asingkan? Tidak ada kena-mengena masalah. Tak ada kena-mengena langsung. Awak. Sama juga petua orang dulu-dulu tuan-tuan. Kalau anak-anak ni dia tak nak bagi bergaduh lah. Kalau anak lelaki lah terutamanya. Anak lelaki banyak kuat dia bergaduh sama dia ni. Bapak dia lepas dia potong pusat anak dia tu, dia akan simpan. Dia akan simpan. Keluar anak yang kedua, dia simpan lagi. Jadi semua pusat anak dia tu memang dia simpan dalam satu uncang. Ni pun kisah benar. Saya sendiri menyaksikannya. Dan bila saya tak tanyalah, tapi saya diberitahu supaya anak-anak dia ni jadi tak bergaduh antara satu dengan yang lain. Pelik-pelik yang dulu dia tak? Baik. Kepada seorang kafir, saya juga dah sebut pasal Abu Hurairah tu. Nabi kata al-mu'min la yanjus. Orang Islam ni dia tidak, ataupun orang beriman dia bukan najis. Kerana bila Nabi sentuh tangan Abu Hurairah dalam keadaan dia berjunub, dia balik mandi, kemudian dia datang balik pada Nabi. Saya dah baca hadis tu. Su orang yang berjunub ya, su haiwan buas pun samalah, dia tidak najis. Walaupun di sana ada khilaf sikit sebanyak, tapi sekian majoriti lebihan air yang diminum oleh haiwan-haiwan buas. Selain daripada anjing dan babi. Anjing itu dia kategori haiwan buas sebenarnya. Babi tak. Anjing dia kategori kategori haiwan yang buas. Apa istilahnya tu? Su'ilan Nabi 'anil ma' fil falat wa ma yanubuhu as-siba' wad dawab. As-siba'. Anjing ni kata al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, al-kilabu min jumlatis siba'. Anjing ni adalah termasuk dalam kategori siba', yakni haiwan buas. Walaupun ada anjing yang jinak, tapi dia dalam kategori yang berkenaan. Jadi kalau anjing pasal ada nah yang khas, maka dia najis lah. Walaupun ada lagi khilaf sikit sebanyak. Tapi kalau haiwan buas, saya kira majoriti tidak menajiskan. Melainkan segelintir sahaja menajiskan. Di atas hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, di mana Nabi ditanya tentang air yang berada di tengah padang. Su'ilan Nabi 'anil ma' fil falat wa ma yanubuhu as-siba' wad dawab. Faqala Nabi al-ma'u idza balagha al-qullataini la yanjusu. Nabi kata air jika dia lebih daripada 2 qalah maka dia tidak najis. Jadi kalau kurang 2 qalah, Nabi ditanya tentang air yang berada di tengah padang pasir jika dia diminum oleh haiwan yang buas. Jadi macam mana tu? Nabi kata kalau dia cukup 2 qalah dia tidak najis. Maksudnya kalau kurang 2 qalah dia najis. Maka segelintir melihat di atas hadis berkenaan haiwan-haiwan buah ni, seumpama harimau, seumpama singa, seumpama serigala, itu sibak. Maka dia najis. Tapi sekian majoriti tidak, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Sur anjing dan babi. Saya ambil sur kucing dulu lah.
Sup kucing, lepas tu baru pergi anjing dan babi. Pasal anjing babi ni dia ni sikit, dia ada perbahasan. Sup kucing pun sama. Kucing ni tuan-tuan, dia haiwan belaan manusia. Jadi Islam ini agama yang dibina hukum hakamnya di atas at-taisir wa raf'ul haraj. Dia mudah dan dia tidak akan menyusahkan sama sekali. Kalau dicermati, diteliti, memang tak susah sama sekali. Hukum asal dia lah. Walaupun dalam setengah-setengah keadaan nampak macam susah. Macam nak semayang hari ni, susah kan? Nak daftar lah. Kalau tak daftar, kena beratur. Lebih 200 orang, kena balik. Kan? Masjid kita hari ni, dia bagi extra 200 orang. Daftar 700. Mungkin yang daftar tu ada yang tidak hadir. Memang berlaku pun. Jadi dia bagi extra. Beratur panjang-panjang tu, kalau lebih 200 hadir, dia tak lagi masuk lah. Nampak? Jadi macam susah lah. Kan? Pasal dalam keadaan PKP ni, tu pun kalau nak bincang Jumaat ni wajib ke tak wajib? Ada ruang yang boleh kita bincang. Tapi hukum asal Jumaat tu wajib lah. Dan begitu juga hukum-hukum yang lain, walaupun nampak macam susah nak pergi semayang tengah hari apa begitu gini, yang keadaan panas pula tu, kan? Nak lah ni kan, pergi-pergi depan masjid, emas tak bawa pula, dah kena balik lagi. Jadah bawa, emas tak bawa, tak boleh. Tapi dalam konteks biasa pun, pergi Jumaat ni bagi setengah orang, dia amat berat. Rasa macam berat, betul? Lepas tu kalau tuan-tuan pergi lewat Jumaat sekali-sekala, cuba lalu ke restoran tu tengok. Siasat member kita duduk makan relax je. Kadang bagus juga kita pergi semayang lewat ni. Kan? Kita ni bukan bagus belaka. Ada time kita tak bagus tu, lewat apa gitu gini. Ujung-ujung khutbah je kita baru nak sampai masjid. Saya lah tu kan. Adalah. Walaupun tidak selalu. Tapi kita tengok relax duduk makan kat restoran. Orang kita kenal pula tu. Jadi berlaku. Pasal apa mungkin dia rasa susah nak semayang Jumaat ni. Berpanah dah seumpama. Kalau semayang Jumaat rasa susah, semayang berjemaah waktu-waktu yang lain lebih-lebih lagi lah. Dan begitulah hukum hakam yang lain. Ada yang nampak macam susah, tapi tidak susah sama sekali. Sebab prinsip agama dia dibina di atas at-taisir wa raf'u al-haraj. Dia mudah dan dia mengangkat kesulitan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Betul Syekh? Al-Hajj 78. Anak pun dah lupa. Main sebut je tu. Kalau salah tak boleh pun betul kan. Bismillah. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tidak ada, Allah Ta'ala tidak akan jadikan dalam agama ini al-haraj. Haraj ni makna menyesatkan dada. Itulah asal makna al-haraj. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak senang dan Allah Ta'ala tidak nak susah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bila kita belajar dalam Kitabus Siyam, the book of fasting, kita akan jumpa bab itulah, ayat itu. Jadi mudah berlaku, tak ada payah. Kalau payah tu kita rasa payah, tapi at the end of the day dia tidak susah dan boleh dipraktikkan. Malah kalau ada benda tu susah, dia akan jadi payah. Benda-benda tu susah, dia akan jadi mudah. Pasal tuan-tuan belajar usul fiqh ada 5 kaedah terbesar agama. Salah satunya ialah apa dia? Pertama, al-a'malu bin niyat. Amalan mesti dengan niat. Dipanggil bila kita belajar maqasid syariah kan? Ada kelas maqasid syariah sini? Jarang ada. Tak ada apa kan? Dia ada maqasid syariah ni, the objective of syariah. Matlamat syariat. Semua hukum hakam dipayungi oleh 5 maqasid utama. Antaranya al-amalu bin niyat. Amalan itu berasas pada niat. Yang kedua, ad-dararu la darara wa la dirar, tak ada kemudaratan. Lagi innamal al-amalu bin niyat la darara wa la dirar, dipanggil qawaid kuliah kubra, kaedah keseluruhan yang besar. Dia ada 5 tu dah. 2 yang ketiga anak pun lupa lah. Innamal al-amalu bin niyat la darara wa la dirar. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Susah mesti membawa kepada mudah. Kalau benda tu susah, dia mesti dimudahkan.
Islam akan memudahkan benda tu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Contohnya orang yang tak boleh sembahyang dalam keadaan berdiri, dia boleh sembahyang keadaan duduk. Dia tertakluk kepada benda hadis-hadis yang ada. Keluar kaedah tu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Benda payah dia akan jadi mudah. Kan? Asas-asas suruh sembahyang berdiri, tapi dah payah berdiri, dia boleh duduk. Macam itulah maksudnya ya. Lagi yang keempat dia panggil ni secebih ilmu usul fiqh lah. Kaedah fiqh yang besar lah. Yang keempat apa Syekh? Kemudian yang kelima dia panggil al-adatu muhakkamah. Adat ni boleh menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah. Mana jika tidak ada dalam syarak suatu perkara itu diputuskan dengan jelas. Ayat Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, hatta tidak boleh dikiaskan, semata-mata adat, maka adat tu boleh menjadi hukum. As long as dia tidak bercanggah lah dengan syarak. Nampak? Satu lagi tu anak lupa tu. Tak patut ustaz lupa tu sebenarnya. Tapi sebab fikiran pun tak apa betul ni hari ni pasal penat sangat. Tak rehat hari ni. Isyak lah tu. Isyak kena berhenti ni. Nanti kena kompang kita ni. Isyak je kena berhenti patutnya. Tapi tak apalah. Pukul 9 nak berhenti. Kemudian kat mana tadi? Pasal apa setu benda tu? Jadi kucing ni haiwan belaan kita. Tak mungkin kucing ni walaupun dia haiwan yang kita kata kucing ni dia sebenarnya kita kata dia dalam keluarga harimau lah. Macam tu. Tapi dengan sebab fizikal dia macam tu. Tapi dia ni haiwan belaan. Yang duk main kat dalam rumah kita. Maka tak mungkin Islam menghukumkan dia ni sebagai najis lah. Nampak? Mana kata kalau anjing, air tu dia pergi jilat dalam bekas yang sedikit. Kalau banyak pun tidak ada isu lah. Tapi kalau bekas tu sedikit, dia pergi jilat, nak jilat lah. Jadi air dia jilat tu macam mana? Mulut dia tu bukan bersih sangat pun. Kadang-kadang kucing ni duk jilat punggung dia. Tak perasan? Ke tak boleh kucing? Cuba tengok. Lepas dia berak, dia akan jilat punggung dia tu. Nak kalau kucing tu pula beranak. Wak pernah bela kucing, Wak? Wak sedih hari ni. Pernah bela kucing, Wak? Cuba tengok, kalau anak kucing, dalam 2-3 minggu ke sebulan ke, lepas dia beranak, cuba tengok, mana pergi tai anak kucing tu? Ada tai tak? Mana pergi? Mak dia makan. Pasal ibu kucing, peringkat awal anak dia dilahirkan, dia akan makan najis anaknya. Sambil dia jilat punggung tu, dia akan makan. Sebab tu, tak ada najis. Kalau ada tu sisa-sisa lah. Kalau ada anak-anak kucing kita lapik kertas. Sisa-sisa kat kertas tu bau. Tapi najis tak ada. Pasal saya memang rumah saya di kampung memang mak saya suka bela kucing. Saya pun naik rimah juga. Kan? Jadi kita faham sangat. Dia memang suka menjilat punggungnya sendiri. Dan kalau dia ada anak, dia akan jilat punggung anak. Jadi mulut dia kan najis. Kau tak najis kucing ni. Bagi ulama yang kata kucing najisnya tidak najis, tak ada isu lah. Ada segelintir ulama kata najis ni najis haiwan tidak najis. Walaupun dia tidak boleh dimakan. Pasal isu najis ni pun ada satu perbahasan yang seronok, nanti kita akan belajar. Jadi kita akan nampak konsep najis ini lebih luas daripada orang yang tidak belajar. Ataupun hanya belajarlah satu skop. Kan? Sampai kari yang terpercik di pakaian kita semasa kita makan pun, kalau sembahyang pun tak sah. Adalah kitab tu, dia kata. Dia ingat semua adalah kitab tu, kita boleh guna pakai. Nak guna pakai, pakailah. Tapi lihatlah secara keseluruhan. Kan? Kalau kita makan kari tu, jadi kari yang kita masak ni sebenarnya kadang-kadang bukan bersih mana pun, darah dia tak betul-betul bersih. Darah yang berada pada daging-daging tu sebenarnya dimaafkan. Dia tetap najis tapi dia dimaafkan.
untuk dimakan tapi tidak untuk dikena pada pakaian. Jadi dia kata bila daging ni kita basuh, masih ada darah kat daging dia tu, dia tetap najis, cuma dia dimaafkan sebab kita nak makan, tapi tak boleh kena pakaian. Jadi bila kita masak gulai, bila adalah 4-5 titik gulai ke, jadi kita menanggung najis katanya lah. Kan dah orang yang belajar tradisional ni dia memang particular sangat buat macam tu. Dia suka particular benda-benda macam tu. Sedangkan tidak najis pun. Kan? Benda boleh dimakan, apa pula najis. Kan sudah dimaafkan. Dan kalau kita lihat asal dah hadis-hadis para sahabat yang ada, tidak ada masalah sama sekali. Tapi bolehlah ada, kita tak nafilah ada pendapat ulama dalam isu ini. Tapi dia bukan satu benda yang besar pun. Tak ada benda lah. Tak perlu kita ni sangat. Lagi satu, yang percik kat baju kita bukan banyak mana pun. Kecuali kalau kita ambil satu periuk simbah atas badan. Ini setakat percik-percik yang kita makan, tak apa masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Nampak? Baik. Jadi kucing tidak ada masalah. Kerana dia haiwan yang dekat dengan kita. Sementara memang Nabi membenarkan, di mana ada sahabat Nabi SAW, nama dia Ka'ab bin Malik, di mana dia berwuduk daripada air lebihan yang diminum oleh kucing. Anak buah dia, dan ni diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, daripada anak buah dia, nama Kabsyah. Jadi dia masuk, dia tengok Ka'ab bin Malik nak ambil wuduk. Bukan, Ka'ab bin Malik minta air untuk dia berwuduk. Dia pun bagi. Sebelum Ka'ab bin Malik nak berwuduk, main kucing tu dia jilat air tu. Dia pun biar kucing tu jilat. Lepas tu dia berwuduk. Jadi pun rasa pelik. Kucing dia minum tu air tu, dia kata. Jadi bila bapa saudara dia tengok anak buah ni pelik, dia pun tanyalah, atajabina ya ibnata akhi, kamu ni rasa pelik ke wahai anak saudaraku? Dia kata, ya, na'am, innaha laisat binajis, innaha alaikum minat tawafin wat tawafat. Aku dengar dia kata Nabi SAW bersabda, ia bukanlah haiwan yang najis, dan dia adalah haiwan yang tawaf di kalangan lelaki dan wanita. Kat maknanya Nabi memperumpamakan kucing sebagai tawafin wat tawafat. Tawafin ni kucing jantan lah, tawafat kucing betina. Jadi dia ni tawaf. Tawaf ni yang sering berpusing-pusing dekat kita, duduk dengan kita. Jadi dia tidak najis kerana dia tawafin dan tawafat kepada kita. Nabi mengumpamakan mereka ni sebagai tawaf, iaitu orang yang duduk dengan kita, duduk pusing-pusing tawaf. Jadi kucing tidak ada masalah sama sekali lah. Nampak, hatta sebagai ulama kata kalau kita lihat kucing tu menyentuh najis dengan mulutnya sekalipun, dalam keadaan kita bukan nampak najis tu pun, tak payahlah bila kita nampak kucing tu cium-cium najis ke apa, pegang mulut tu, tengok kucing ada najis dekat mulut dia. Tak betul. Nampak? Melainkan kalau betul-betul kat mulut tu ada seketul najis, dijilat air tu, maka sebaik-baiknya elakkan. Terutama jika air itu berubah, maka tidak boleh. Dalam keadaan air itu sedikit. Nak cerita kucing ni, dia tidak ada masalah sama sekali. Baik. Ada hal-hal yang sentuh pasal najis tadi. Sebenarnya najis ni, saya bagi tahu secara ringkas, najis ni sebenarnya tidak ada kesepakatan dalam haiwan najis melainkan sedikit saja. Pasal najis ni ialah umumul balwa, benda yang menyusahkan. Nampak? Benda yang orang kata syarak mesti memberi penjelasan dalam hal ini, dan jika tidak ada penjelasan yang jelas dalam syarak, maka dia dihukumkan sebagai suci. Sebab itu dalam hak haiwan najis ni, hak betul-betul ijma' najis, kata Al-Imam Ibn Muzir dalam buku ijma'nya, tidak banyak. Hak betul-betul najis tidak banyak. Mana kata hak ijma', hak sepakat, this is najis, tak banyak.
Tapi yang tak disepakati tu banyak. Nampak? Macam darah umpamanya. Ulama sepakat darah haid adalah najis. Tapi ulama tidak sepakat darah-darah yang lain. Sama ada darah manusia atau darah haiwan. Ulama sepakat air kencing dan tahi manusia adalah najis. Tapi ulama tak pernah sepakat tahi dan kencing selain daripada manusia. Termasuk haiwan-haiwan, sama ada yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Tak pernah ada kesepakatan. Ada ulama kata semua najis, semua tahi dan kencing adalah najis. Sama ada daripada manusia, sama ada daripada haiwan. Mana-mana haiwan. Regardless yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Nampak? Sebagian ulama kata haiwan yang halal dimakan tidak najis. Dan ini yang standard dalam mazhab Hanbali. Sebab itu Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Ba'lawi sebut dalam buku dia, diceritakan juga oleh Al-Imam Asy-Sya'rani tentang Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. At-Tabari tak silap saya, pernah satu ketika dia nak semayang. Ngangam dia masuk masjid, imam dah angkat takbir, Allahu Akbar. Ngangam dia masuk nak semayang, burung berak atas baju dia. Pak atas baju dia. Imam dah angkat takbir tu. Mana yang utama? Nak pergi basuh najis tu ke nak takbir sekali dengan imam? Kan? Kalau kita pergi basuh dah. Betul tak? At-Tabari ni dia Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tak silap-silap At-Tabari lah, nanti saya semak balik. Tapi ulama ni memang ulama yang besar lah. Ibnu Jarir At-Tabari tak silap saya, pengarang tafsir tu. Jadi dia tak pergi basuh. Dia semayang, angkat takbir. Jadi member dia nampak lah geng-geng dengan dia duduk belajar ni. Habis semayang, member dia semua tengok kat dia. Dah buat benda pelik kan? Mazhab Syafi'i, tahi dan kencing memang najis. Sama ada daripada manusia, sama ada daripada haiwan, boleh dimakan atau tak boleh dimakan. Semua najis. Jadi burung pun tahi dia najis lah. Walaupun tahi burung ni bukan busuk mana pun, tak busuk tuan. Kita kalau burung berak atas kereta kita bukan main basuh. Tapi bukan sebab dia busuk, sebab tahi dia tu kuat. Silap-silap rosak cat kereta kita tu. Betul tak? Saya sendiri pun ada tahi burung, saya sapu dulu dengan tisu basah bagi hilang tu. Kereta tak basuh tak apa. Jadi dia angkat takbir, habis sembahyang, member dia tanya. Member dia tengok dia pelik dekat dia. Dia kata ana Hanbali. Dia kata aku ni Hanbali tau, dia kata. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia mengutamakan angkat takbir bersama imam, dan dalam isu tu dia orang kata tak beramal lah, boleh jadi sekejap tu lah. Dalam mazhab Syafi'i bersabit dengan tahi burung tu najis. Jadi dia lebih mengutamakan takbir bersama imam. Bab najis tu dia kata Hanbali kata tak najis. Jadi bila kawan-kawan dia tengok kat dia kata aku Hanbali lah, dia kata. Selesai masalah. Nampak? Apa maksudnya? Maksud isu najis ni ada kelonggaran lah sikit sebenarnya. Ada ulama kata haiwan yang halal dimakan itu tidak najis. As long as dia halal dimakan lah. Hak najis ni ialah yang tidak halal dimakan. Ini pun sebagian besar ulama juga, dan disebut dalam buku-buku fiqh. Kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Sahih Bukhari dan Muslim pun ada juga tak silap saya. Kalau tak ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim lah. Ataupun dalam dua-dua tu ada, saya tak ingat. Tapi nak cerita, Nabi buang air, kemudian Nabi suruh dia bawa batu. Kan? Dia pun bawa lah batu, tapi dia bawa 2 biji. Sebiji lagi dibawa dia bawa najis haiwan yang telah kering. Kharaja Rasulullah li hajatihi fa amarani an ati bi salasati hajar fa ataitu bi hajarain wa rausah fa akhadha an-nabi al-hajarain wa alqa ar-rausah wa qala hadha riksun. Nabi buang qada hajat, dia suruh aku bawa 3 batu. Aku bawa 2 batu dengan 1 najis yang kering. Ar-rausah ialah najis yang kering. Jadi umumlah najis yang kering ni tak kira lah haiwan dia halal makan atau tidak halal dimakan. Sebab tu dia kata asal najis haiwan saja dia najis.
Nabi ambil batu, Nabi buang najis tu. Dan Nabi kata, hadza riksun, ini najis. Najis ni kalau kering pun dia tetap najis. Tapi sebagian ulama dia kata najis ni kalau najis yang tidak halal dimakan baru najis. Kalau yang halal dimakan dia tidak najis. Dia berdalil juga hadis yang sama tapi dalam riwayat yang lain. Umpama dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ada tambahan. Dan tambahan itu tidak syaz di sisi sebagian ulama hadis. Syaz ni makna boleh diterima pakai lah walaupun dia tak sama dengan lafaz yang lain. Dia standard juga. Okey juga. Kalau syaz tu lain. Syaz tu makna dia diriwayatkan oleh orang yang dhaif menyalahi orang yang lebih siqah daripada menyalahi riwayat orang lain yang siqah. Jadi kita dah lah dhaif, riwayat benda menyalahi dengan yang siqah, maka dia dianggap sebagai syaz. Syaz ni tak boleh pakai. Bukan hadis palsu saja tak boleh pakai, syaz pun tak boleh pakai juga. Nanti tuan-tuan belajarlah ilmu hadis nanti. Saya nak ajar belaka kan sampai sudah tak habis bab air ni. Jadi sebagian ulama kata tidak syaz. Jadi dia menggunakan pakai pendapat itu. Dan ini huraikan juga oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Dan sebagai ulama berpandangan sedemikian. Syekh Siddiq Khan umpamanya dalam Raudah An-Nadiyah dia menyatakan dengan jelas tidak ada masalah sama sekali. Yang betul-betul najis ialah najis himar saja. Kerana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan rausah himar. Ibnu Mas'ud buat mari najis himar. Jadi dia kata yang najis ialah najis himar. Bukan semua yang tidak boleh dimakan. Adapun selain daripada najis himar, dia adalah suci. Adalah beberapa ulama yang lain. Mana kata ada perbezaan pendapat di situ lah ya. Nampak? Pasal dia umumul balwa. Najis ni mesti dijelaskan. Sebab itu yang diijma' dan disepakati tidak banyak. Termasuk jugalah najis anjing dan babi dan seumpamanya. Ada khilaf sikit sebenarnya. Jadi kita dalam hal itu mungkin ada benda yang kita boleh kata apa, kita ada idea lah pasal najis ni ya. Jadi taklah terlalu kita ni jumuk sangat ya. Nampak? Baik. Sur kucing ya. Dan akhir sekali sur anjing dan babi. Anjing dan babi ni saya kira tidak diijma'kan, tapi majoriti ya. Menyatakan bahawa ia adalah najis. Anjing dan babi. Babi ni tidak ada nah yang khusus tetapi dikiaskan di atas anjing. Ia adalah pandangan majoriti termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama yang lain antaranya dalam mazhab Maliki, Hambali hatta Az-Zahiri, dia melihat anjing dan babi ni tidak ada masalah sama sekali. Dia bukan haiwan yang najis ainnya. Tubuh badan dia tu bukan najis. Sementara hadis yang Nabi sebut pasal anjing ni amat terhad. Itulah hanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Di mana Nabi SAW menyatakan dengan beberapa riwayat, adalah dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud pada, tapi menjurus kepada nas yang sama. Itulah kata Nabi, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Kalau anjing jilat bekas minuman kamu, maka basuhlah 7 kali, salah satunya mesti dengan tanah. Itu je hadisnya. Kan? Jadi majoriti kata anjing dia jilat najis sebab Nabi suruh basuh. Kalau dia tak najis, buat apa Nabi nak suruh basuh? Sementara ada riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, Nabi kata fal yurikhu. Nabi kata buang air tu. Nabi tak suruh buang lah kalau benda tu tak najis. Ingat Nabi membazir macam kita ke? Tak adanya. Kan? Nabi suruh buang air. Najis dia tak? Jadi kata najis lah. Air tu najis. Nampak? Air liur anjing tu najis, lalu dia menajiskan air dan bekas berkenaan. Sebagian ulama meluaskan lagi, badan anjing tu pun najis juga. Pasal anjing ni suka menjilat-jilat badannya. Cuba tengok anjing, dia jilat habis tu badan dia tu. Kan? Jadi kata anjing najis pasal dia duduk jilat badan dia. Nampak? Sementara air liur adalah rembesan daripada badannya. Jadi badan dia mesti najis. Kalau air liur najis, badan mesti najis. Tapi sebagian ulama dia kata air liur je najis, tapi badan tidak najis.
Antaranya Az-Zahiri yang saya sebut tadi ya. Nampak? Dan sebagai ulama yang lain, antaranya yang standard dalam mazhab Maliki, dia kata tak najis sama sekali. Apa tu Nabi suruh basuh tu? Tabu dia kata. Ibadah. Basuhan itu hanya dari sudut ibadah. Tapi dia tidak najis. Nampak? Air tu dia kata tak najis. Jadi ada ketidakkesepakatan lah di situ. Tapi saya tak nafi majoriti mengatakan air yang dijilat oleh anjing dan babi adalah najis. Jadi bab dua haiwan ni pun dia satu kontroversi juga. Sehingga walaupun hadis Nabi sekadar menyebut hanya air liur dia saja, tapi disebarluaskan kerana dia dianggap dua haiwan yang jijik dan kotor. Nampak? Sementara babi ni adalah haiwan yang akan dibunuh oleh Nabi Isa AS tak kala dia turun ke bumi suatu hari nanti. Dan disebut oleh Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, di mana tugas Nabi Isa turun, selain daripada dia membunuh Dajjal, selain dia akan mematahkan salib-salib, dia juga akan membunuh babi-babi. Betul tak? Jadi dia haiwan yang najis lah ya. Tapi tak bermakna kita boleh bunuh suka-suka. Dulu saya pernah hurai lah ya. Haiwan pun dia makhluk Allah Ta'ala. Anjing, sekian majoriti melarang membunuhnya. Begitu juga dengan babi. Cuma segelintir membenarkan. Termasuk yang standard mazhab Syafi'i membenarkan. Mana bunuh tanpa sebab lah. Nampak? Jadi tidak ada masalah. Jika dia tidak ganggu kita, kenapa kita nak membunuhnya? Baik. Jadi anjing babi itu di situlah. Jadi sup dia ni najis ya. Majoriti kata najis, segelintir kata tidak najis. Walaupun tak berlaku sangatlah ya. Kita lihat zaman Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bab anjing babi ni pun kita lebih kurang bab najis lah. Kan? Kita mesti mempunyai pengetahuan yang luas dan idea yang tidak sempit lah. Kan? Kadang-kadang orang bukan Islam, non-Muslim pun pelik dengan kita. Kalau bercakap bab anjing babi dia takut sangat. Kan? Tapi bab lain okey. Maknanya tapi taklah bermakna kita boleh bela anjing, buat macam pet pula duk cium-cium. Itu buat open day anjing kan, dululah 2-3 tahun kan jadi kes kan. Tak adalah sampai tahap macam tu. Membela anjing tu dilarang lah ya oleh majoriti. Sebagian besar mengharamkan, segelintir memakruhkan jika tak ada apa-apa sebab lah. Tapi jika ada sebab, harus, tidak ada masalah sama sekali. Walaupun hari ni kita boleh pasang CCTV untuk jaga rumah, boleh pasang CCTV untuk jaga kebun, tapi kalau dia nak guna anjing, saya kira jika dilihat perbahasan para ulama ada keharusan. Nampak? Tapi sebaik-baiknya elakkan lah. Tapi kalau ada keperluan betul-betul, tidak ada masalah sama sekali. Polis yang duduk jaga anjing kan, tak ada syarat orang non-Muslim yang nak jadi anjing punya tu. Orang bukan Islam pun boleh, tidak ada masalah. Pasal isu kenajisan pun tidak disepakati, sementara ada keperluan dalam hal berkenaan. Cuma dia isu sensitif. Sebab itu pihak atasan pun kalau hal-hal melibatkan anjing dan babi, biasanya dia akan bagi pada non-Muslim lah. Nampak? Jadi anjing babi ni dari sudut itu air liur dia ya, sur dan lebihan air yang diminumnya. Kemudian anjing babi itu sendiri, bak tubuh badan dia pun najis di majoriti, tapi sebahagian kata tidak najis, termasuk najis dia sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dia ada sikit perbahasan antara anjing dan babi, di mana dia membezakan kedua-duanya. Di mana sekira hampir keseluruhan mengatakan bahawa anjing adalah najis. Najisnya najis, air liurnya najis, seluruh badannya najis. Di atas hadis Ibn Abbas saya baca tu, bila jilat Nabi suruh basuh dan seumpamanya, dikirakan dia jilat badan dia apa itu ini. Tapi babi disebabkan tidak ada nah yang khusus, maka sebahagian ulama tuan-tuan dia lebih ringan. Dan dalam konteks kita mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, memang dia lebih ringan lah, di mana dia kata babi bukan haiwan yang najis. Dan ini disebut dalam Syarah Sahih Muslim dan Al-Majmu' juga, tak silap saya. Tapi pendapat itu tidak distandardkan.
Dan Al-Imam An-Nawawi kata, kalau ikut dalil yang kuat ialah babi tidak najis. Tak bermakna kita boleh bela babi, itu hal lain. Tapi nak cerita babi tu sendiri, kalau kita tersentuh dia, terkena najis dia, basuh macam basuh najis-najis yang lain. Tidak ada dalil katanya yang mengatakan babi itu haiwan yang najis. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi dia tidak distandardkan. Walaupun dalam masa ini menganggap Imam Nawawi ni tokoh terbesar, the greatest scholar in Syafi'i side. Ulama Syafi'i terbesar lah. Sehingga jika khilaf antara Nawawi dan selainnya, maka didahulukan Nawawi. Hatta kalau dia khilaf dengan ulama kedua terbesar Nawawi, Syafi'i, itulah Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat paling standard dalam mazhab Syafi'i ialah apa yang disepakati oleh An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Kalau khilaf antara kedua-duanya, didahulukan Nawawi. Sementara kalau Nawawi khilaf dengan orang lain, tak ada nilai lah kan? Tapi ada beberapa isu yang pendapat An-Nawawi tidak diambil oleh orang selepasnya. Itu isu yang lain. Pasal isu mazhab ni isu lain pula. Kadang-kadang setengah-setengah golongan lah, kita tak nafi, termasuk ulama sendiri, sikit sebanyak dia ada rasa sayang pada mazhab dia. Dan ni berlaku dalam mana-mana mazhab dan dalam mana-mana generasi. Kita nak kata taksub tu wallah ta'ala alam, tapi di situ ada sikit sebanyak lah, kita tak nafi. Sebab itu kita nak kena faham. Saya ada orang tanya dulu di Selayang, di surau saya mengajar lama dah, suatu kat 10 tahun dah, dulu lah cerita tu. 4-5 tahun lepas saya mengajar tu, ada seorang jemaah tanya, dia tanya saya, Ustaz, ada Ustaz kata babi ni tak najis, betul ke? Saya kata betul lah, ada pendapat yang kata macam tu. Lepas tu dia kata, orang Dr. Mazhar rupanya. Macam tu lah lebih kurang, saya tak ingat ya. Kata babi tak najis orang Dr. Mazhar. Ada Dr. Mazhar pernah cakap ke macam tu? Saya tak pernah dengar. Saya tak tahulah. Saya suka juga dengar kuliah dia, tapi tidak semua kan. Saya suka dengar Dr. Mazhar ni kalau bab sejarah, saya sukalah. Kalau bab fiqh ni saya jangan dengar. Saya pun tak pernah, saya tak tahulah kok dia ada kata macam. Tapi dia kata, orang Mazhar punya. Saya kata tak ada kena-mengena. Kita ikut yang kita belajar lah kan. Jadi macam tu lah ya. Dalam kuliah fiqh yang macam ni kita boleh sebut lah, pasal ada uraiannya, ada hadisnya. Tapi dia petang-petang terbuka, kadang-kadang benda ni boleh timbul kontroversi. Saya sendiri pun tak dedahkan, melainkan jika ditanya. Kalau tanya saya jawab lah, kalau tak tanya tak pasal-pasal saya nak sebut kan. Pasal ada benda kita boleh cakap di pentah terbuka, di masjid, surau atau seumpama. Ada benda tak boleh, pasal awam ni tidak faham. Tapi dalam kelas-kelas khusus macam kelas fiqh macam ni boleh. Nampak? Jadi habislah bab sur tu. Last tu bab sur anjing dan babi ya. InsyaAllah the next kuliah nanti kita masuk bab bekas-bekas makanan. Ada nak tanya apa-apa? Bab air. Bab babi ya, bab anjing ya. Bismillah. Ada seorang imam kerja dia lastik anjing. Pasal subuh-subuh dia kata anjing duduk bising kat tepi surau. Ada je lastik dengan dia. Esok anjing tu lastik kau, baru kau tahu. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Kalau tak ada, insya-Allah taala. Anjing kena pakaian. Najis dia ke badan dia? Kita tersentuh anjing lah. Anjing ni najis bila dia basah, ataupun bila kita basah, atau kedua-duanya basah. Tapi kalau kering sama kering, dan bila kita tersentuh, tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa dekat kain kita, maka tidak ada masalah sama sekali. Melainkan kalau kita kering, dia pun kering, tiba-tiba ada bau anjing. Macam mana bau anjing? Saya pun tak tahu. Tapi kok-kok ada bau anjing. Ataupun bila bersentuh, ada warna anjing kat baju kita. Mana tahu kok kulit anjing tu boleh ada warna kan. Jadi kena sama lah. Nampak? Tapi dalam konteks biasa, kalau kita kering, dia kering, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada apa-apa, maka tidak perlu kita sama.
Kerana dari sudut tubuh badan haiwan, dia bukan semata-mata bersentuhan. Dia mesti ada, kita kata macam basah lah, basah. Kalau basah tak boleh, tangan kita basah, sentuh. Kalau basah kita kena samak lah. Di sisi majoriti termasuk yang standard. Itu pun kalau kena pakaian kita, ataupun tempat-tempat yang kita selalu duduk macam di rumah kita. Tapi kalau dia pergi duduk menyenih kat dinding kita, rumah kat luar, tak payahlah pergi samak. Dinding tu tak ada masalah pun. Ataupun dia mari menyenih kat kereta kita, kat bumper kereta kita. Kita pun pergi cari air tanah, samak bumper kereta kita. Ataupun tengah bawa kereta, langgar anjing gerbung. Esok pergi basuh, samak 7 kali kereta kita. Tak payahlah. Nanti kalau pakaian, tempat tinggal, ataupun apa lagi ya? Mana? Tangan kita kena. Yalah, samalah. Kita sentuh dia, kalau kita kering, dia kering, tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau basah tak boleh. Tapi kalau kering, kalau melekat warna kulit dia ke, ataupun ada bau, kita cium ada bau anjing, tak boleh. Dia najis. Dia gombo selipar, pagi sejumpah selipar gitu. Dia gigit selipar. Masalah tu. Ada juga anjing gigit selipar ya. Saya ingat tak ada masalah lah, anjing gigit selipar. As long as kita tak nampak lah air dia tu. Dia pasal Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, Nabi SAW menyebut pertama anjing itu jilat, mana air liur. Yang kedua hanya bekas-bekas makanan. Jadi kalau anjing itu jilat benda-benda yang lain, dia kata tidak ada masalah sama sekali. Dan sebagai ulama juga berpegang sedemikian. Hatta kerana apa? Kerana ada hadis dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Umar. Bab najis ni pun kita janganlah particular sangat. Kan? Anjing gigit selipar kita. Kita pun ambil selipar duk tilik-tilik. Kena liur ke tak kena liur ni? Cium-cium selipar tu. Tak payahlah. Kan? Kalau dia berak kat selipar kita, kalau bahagian bawah tak apalah, pasal tak kena kaki kita. Tapi kalau bahagian atas kita basuh. Dia najis, dia lain sikit. Tapi standar dia gigit selipar, kalau saya takkan samak atau seumpama. Tapi kalau nak lebih bagus, tuan-tuan tak yakin ke apa, samak lebih baik. Ibnu Umar dan Sunan Abi Dawud, apa kata beliau? Kanatil kilab tuqbil wa tudbir fi masjidi Rasulillah wa lam yakunu yarushuna syai'an min zalik. Masjid Nabi, dia kata anjing keluar masuk. Ada setengah ada apa? Kanatil kilab tuqbil wa tudbir fi masjidi wa tabulu fi masjidi Rasulillah wa lam yakunu yarushuna syai'an min zalik. Atau kama qala. Kata Ibnu Umar, anjing ini keluar masuk dalam masjid Nabi. Tuqbil wa tudbir, keluar masuk. Wa tabul, dan dia kencing. Tapi kami tak pernah simbah air. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menjamakkan hadis-hadis yang ada. Ada hadis Nabi suruh basuh, tapi bukan anjing lah, najis. Macam najis, Nabi kata bila kamu semayang, tengok kat kaki kamu tu ada najis atau tidak kat selipar kamu tu. Kan? Kalau ada najis, Nabi kata gesek-gesek lah dengan tanah. Kan? Jadi dia kata, pasal apa Nabi SAW atau para sahabat tidak pernah menjuruskan. Lebih partikular lagi, dia menggabungkan hadis ini dengan hadis orang Arab kencing dalam masjid. Ada orang Arab, dia kencing kat masjid. Kencing kan. Nasab Bukhari Muslim. Hadis ni masyhur lah. Kata Anas bin Malik, ja'a Arabi fabala fi ta'ifatil masjid fazajahu nas fa'aradu ayaqdu alaih. Dia kencing kat masjid, orang semua nak belasah dia. Kan? Fanahahumun Nabi, Nabi pun larang. Falamma qadha baulahu, Nabi bagi dia kencing dulu. Bila dah habis kencing, Nabi pun kata sabbu alaihi zanuban mimma. Nabi kata ambil sebaldi air, simbah ke atas tempat yang dia kencing. Jadi hak ni Nabi suruh simbah. Tapi pasal apa hadis Ibnu Umar, anjing kencing, Nabi tak suruh simbah. Jadi yang Nabi suruh simbah tu pasal nampak exactly najis tu ada.
Hak ni anjing kencing juga tapi najis tu dah tak ada. Tak nampak. Nampak? Jadi nak cerita najis ni tak perlu particular sangat. Kalau ada kita basuh, tak ada tak payah basuh. Macam itulah cerita dia ya. Jadi setakat anjing gigit selipar tu, kok selipar kita mahal sangat ke apa tak tahulah. Boleh basuh. Samalah 7 kali. Sebagaimana distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya kira di atas dasar memudahkan dan pendapat ulama juga yang lain, maka tidak ada masalah sama sekali. Dalam bab najis ni kita janganlah particular sangat. Lagi mana kita tak nampak lah. Air liur ni bukan nampak pun. Melainkan jika anjing tu jilat bekas makanan. Kerana itu dinaskan oleh Nabi SAW. Adapun selain itu tidak ada masalah sama sekali. Nampak? Boleh? Ada soalan? Fajar ada anjing ke? Ada juga kan? Yalah, dia pun nak hidup. Jadi saya setakat itu dulu. Aku buka lazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tafsir kafar.